Oke, boleh dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan Rajab yang mulia ini. Bulan persediaan sebulan Ramadan. Alhamdulillah pagi ini kita akan luangkan sedikit masa untuk bersama-sama muhasabah diri sebelum kita masuk ke bulan Ramadan yang akan datang lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang masih bingung ataupun masih tidak tahu apakah persiapan yang sesungguhnya untuk masuk bulan Ramadan, di live ini kita akan bahaskan serba sedikit yang saya dapat kongsikan pada pagi ini, InsyaAllah. Oke, baik. Jadi di dalam live ini kita akan membahaskan makna niat dalam ibadah ataupun kesalahan-kesalahan niat yang sering berlaku di masyarakat kita di Malaysia inilah. Jadi di dalam live ini kita akan coba berkongsi tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk di bulan Ramadan, penting sekali kita bermuhasabah diri secara jujur ataupun bertafakkur. Jadi bertafakkur itu adalah kita katakan kita memikir-mikir. Kita memikir-mikir dan bermuhasabah diri tentang apa yang perlu dilakukan ataupun tentang kesalahan yang sering dilakukan ataupun apa yang tidak patut dilakukan pada masa akan datang, ataupun cek niat, adakah niat kita membuat suatu ibadah itu kerana Allah Ta'ala ataupun kerana manusia ataupun kerana meminta pujian yang lain ataupun macam mana. Jadi pagi ini kita akan bahas tentang permasalahan tersebut. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu kan apa doa yang kita dianjurkan dibaca pada bulan Rajab ini? Ada yang tahu? Sila komen. Kalau ada yang tahu. Tak tahu Ran, tak tahu Ustaz. Masya Allah. Jadi pagi ini insya Allah kita akan kongsikan doa, mudah-mudahan doa ini sangat bermanfaat untuk semua. Sebelum saya kongsikan, sahabat-sahabat yang berada di dalam live ini, sila kongsikan live ini bersama-sama rakan seperjuangan yang lain ataupun kepada sahabat-sahabat, repost, tap screen. Boleh insyaAllah bantu-bantu live ni supaya manfaat di dalam live ini tersebar meluas ke seluruh alam insyaAllah. Okey, baik. Apa doa tersebut? Tengok ramai sudahkah? Siapa yang tak sabar mau dengar doa tu? Cuba tekan saya bilang. Coba komen. Siapa yang tak sabar dengar doa tersebut? Coba komen saya. InsyaAllah. Okey, baik. Saya akan kongsikan doa tersebut. Ada yang mau dengar doa tersebut? Coba. Doanya adalah berbunyi begini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini antara doa-doa yang dianjurkan ketika sudah mula masuk di bulan Rajab. Jadi doanya pendek sahaja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Boleh tuliskan Ustaz? Masya Allah. Okey, boleh. InsyaAllah. Memandangkan di belakang kita ni ada papan yang sangat canggih, kita gunakan. Sebentar ya. Jadi harap maklum
tulisan Arab saya ini dia sedikit unik. Jadi Arab memahamilah. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, ini antara doa yang masyhur. Doa yang masyhur. Nah, pendek saja sahabat-sahabat sekalian. Bunyinya Allahumma barik lana. Barik lana fi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan semoga sesiapa yang mengamalkan doa ini ataupun yang tidak mengamal sekalipun, mudah-mudahan kita semua umat Islam sampai ataupun sempat masuk ke dalam bulan Ramadan. Sebab kita tidak tahu ajal kita sampai mana, kita tidak tahu. Lepas daripada bilik ni kita tidak tahu, lepas daripada keluar dari rumah kita tidak tahu kita punya ajal. Jadi mudah-mudahan doa ini makbul kalau kita amalkan, dan semoga sesiapa yang mengamalkan doa tersebut sampai hingga ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Okey, baik. Kita masuk dalam perbahasan kita, iaitu kesalahan niat yang biasa berlaku. Baik. Dia niat ni tuan, niat ni terletaknya di mana tuan? Niat ni terletaknya di dalam hati. Fil qalbi. Dia niat tempatnya ataupun tempat anggota yang digunakan ketika berniat iaitu hati, yang dizahirkan dengan anggota tubuh yang lain. Jadi niat yang baik akan menzahirkan sesuatu yang baik. Niat yang tidak baik ataupun buruk akan menzahirkan sesuatu yang buruk. Al-batin yadullu ala zahir. Sesuatu yang batin itu menunjukkan atas yang zahir. Kalau zahirnya bagus, batinnya pun bagus. Kalau zahirnya jahat, batinnya pun jahat. InsyaAllah. Baik, antara kesalahan-kesalahan niat yang sering berlaku, yaitu yang pertama, ketika dia berniat untuk melakukan sesuatu amalan ataupun sesuatu ibadah, dia niatnya bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya kerana apa? Niatnya kerana manusia. Nah, ini antara kesalahan-kesalahan yang besar, yang sangat sering kita katakan berlaku. Ataupun kita kata yang kita tidak sedar, kita tu niat kerana manusia. Kita nak sedar kita niat tu bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi pentingnya kita muhasabah setiap hari. Bangun pagi kita tajdid, kita memperbaharui niat tersebut. Jadi bangun pagi, hari ini aku niat apa-apa ibadahku kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana pujian manusia, bukan kerana ingin dipandang baik, bukan kerana ingin dipandang soleh, tidak. Bukan kerana ingin dipandang solehah, tidak. Mulai hari ini, kita betulkan niat kita, kita membuat segala ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Boleh tuliskan Ustaz. Oh, doa tadi itu boleh tuliskan Ustaz. Apa kabar yang sedang berada di live?
Apa kabar yang sedang berada di live? Semua sehat belaka ya? InsyaAllah mudah-mudahan semua sehat belaka. Okey, baik. Jadi di bulan Rajab ini juga, kalau di pondok dulu, bila masuk bulan Rajab, kami semua akan membahaskan ataupun belajar bab puasa. Sebab sebelum kita masuk di bulan Ramadan, kita akan membuat persiapan dulu supaya puasa kita tu lebih berkualiti ataupun kurang daripada kesalahan. Dan kalau boleh kita minta jauh daripada puasa yang tidak sah disebabkan kekurangan ilmu tentang puasa. Okey, baik. InsyaAllah. Tolong yang dalam berada di live, tolong tap-tap. Yang belum share, tolong share. Yang belum kongsi, tolong kongsi sama rakan-rakan sekalian supaya manfaat di live ini tersebar luas di seluruh alam. Okey, baik. Jadi gitu saja. Jadi niat ni satu je tujuannya niat, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau andai kata, jadi antara doa-doa yang kita katakan supaya niat kita tu tetap tidak kacau, iaitu kita mengamalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita berdoa semoga Allah Taala ni menetapkan hati kita ni terhadap kebaikan-kebaikan sahaja. Hati kita ni cenderung untuk kebaikan sahaja. Adapun kejahatan, keburukan, hati kita tu nak cenderung. Kalau cenderung pun dia akan cepat-cepat berubah kepada ke arah kebaikan. Jadi antara doa yang bagus juga untuk menetapkan hati kita agar sentiasa di jalan kebaikan, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ataupun ada doa yang lain juga, iaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Apa maksudnya? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, arina, nampakkan kami, haqqa, akan sesuatu kebenaran itu, haqqan, akan sebagai kebenaran. Ataupun wa arinal batila, ya Allah, ya Tuhanku, nampakkan kami itu suatu kesalahan, batilan, dan ianya sebagai kesalahan. Dan warzuqna ijtinaba, dan rezekikan kami supaya kami ini dapat menjauhi daripada kesalahan tersebut. Okey, baik, kita cuba tulis doanya ya. Semoga sahabat-sahabat sekalian yang berada di live dapat mengamalkan doa tersebut. Okey, baik. Kejap ya. Mana bawah ini. Okey, contoh doanya gini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal
batilan batilan warzuqna ijidina ba ijid. Nah, maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, arina, nampakkan kami haqqah, kebenaran, akan kebenaran, haqqan, sebagai kebenaran. Kenapa? Kadang-kadang kita ni kan, kita tahu itu tu kebenaran, tapi tak semua tahu itu kebenaran. Kita tahu salat itu wajib, kita tahu puasa itu wajib, tapi tidak semua tahu itu kebenaran ataupun itu wajib. Jadi maka doa ini sangat pentinglah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan yang baik itu kami nampak sebagai yang baik. Mudah-mudahan salat itu baik, kami nampak itu baik. Habis tak semua orang yang nampak kebaikan itu sebagai kebaikan. Jadi perlunya kita doa yang begini nih. Lepas itu sambung lagi, warzuqna ittiba'ah. Dan berikan kami, rezekikan kami ittiba'ah, supaya kami dapat melakukan kebaikan tersebut. Tak semua orang nampak itu kebaikan, tak semua orang ada taufik untuk melakukan kebaikan tersebut. Kadang dia tahu itu kebaikan, kadang kita tahu solat itu apa Jawi ke apa ni? Kadang-kadang semua orang tahu solat itu baik, ada pahala. Okey, baik. Terkadang ada orang tahu solat itu baik, dia tahu solat itu baik, solat itu ada pahala, tapi terkadang dia tak dapat, tiada kekuatan untuk melakukan solat tersebut. Makanya perlu doa ni. Warzuqna, ya Allah, ya Tuhanku, rezekikan kami, berikan kami ittiba'ah, supaya kami dapat melakukan kebaikan tersebut. Kita nampak kebaikan tersebut dan kita ada kekuatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita mau begitu. Kita nak mau, kita tahu itu, kita tahu solat itu bagus, kita tahu puasa itu bagus, dapat pahala, tapi kita tiada kekuatan untuk melakukan solat dan puasa tersebut. Tiada kekuatan di sini bermaksud kita kata dia mungkin malas, dia mungkin tak mau. Itu antara kita katakan orang-orang yang tidak diberi taufik ataupun tidak diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi pentinglah doa ni kita amalkan setiap solat. Lagi-lagi di bulan Rejab ini, sesuatu amalan yang kita lakukan, amalan kebaikan yang kita lakukan, pahalanya berlipat ganda. Dan begitu juga sebaliknya, sesuatu amalan buruk ataupun maksiat yang kita lakukan di bulan Rejab ini, dia punya gandaan ataupun hukumannya lagi berganda-ganda, dia punya hukuman dosa tu. Okey, kita sambung lagi. Wa arinal batila batilan. Dan ya Allah, ya Tuhanku, nampakkan kami kesalahan itu sebagai kesalahan. Yang kita faham, ada sesetengah manusia, kita katakan, contoh kita katakan, okey, contoh, di kampung tu ada sabung ayam. Okey, contoh kita kata sabung ayam. Okey, sabung ayam. Okey, baik. Ini adalah sesuatu perkara yang tak boleh. Tak boleh. Ataupun buruk. Ataupun berdosa. Okey, ini kita faham. Tapi tak semua orang direzekikan tahu sabung ayam tu tak bagus. Tak semua orang tahu. Sebab dia ingat sabung ayam ni hobi. Ataupun dia ingat sabung ayam ni mengisi masa lapang.
Padahal hakikatnya sabung ayam itu adalah tak boleh, buruk ataupun berdosa. Jadi pentingnya doa tadi tu. Allahumma arinal batila batilan. Ya Allah ya Tuhanku, semoga kesalahan yang aku buat ni ataupun yang aku nampak tu sebagai kesalahan. Jangan nampakkan kesalahan tu nampak sebagai hobi ataupun sebagai untuk mengisi masa lapang. Lepas tu kita sambung lagi doanya, warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhanku, semoga bila kami nampak itu kesalahan, kami ada kekuatan. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi ataupun tidak melakukan. Ataupun tidak melakukan kesalahan tersebut ataupun kebatilan tersebut. Jadi doa ini sangat penting jugalah. Jadi start pada bulan Rajab ini, coba kita amalkan doa tadi. Doa pertama tadi apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa yang kedua, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa ini sangat bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, kita mempersiapkan diri kita. Yang pertama sekali niat. Niat kita kena berkualiti dan sangat betul. Niat dengan betul, jangan salah ketika berniat. Sebab ketika masuk bulan Ramadan nanti, kalau kita punya niat masih tidak bagus, kita takut kita punya puasa nanti kurang kualitinya ataupun kurang pahalanya. Takut nanti kita puasa tu cuma menahan lapar dan dahaga. Pahala tidak dapat. Cuma dapat menahan lapar dan dahaga. Ustaz, siapa ni? RF Empire. Ustaz, boleh tak kalau solat tak sebut lafaz niat? Okey, baik, soalan yang bagus. Terima kasih yang bagi soalan. Okey, saya akan cuba jawab. Mudah-mudahan jawapan ini dapat memberi manfaat orang-orang yang melihat di live ini, insyaAllah. Okey, baik. Soalannya, bolehkah Ustaz kita solat tapi tidak lafaz niat? Okey, baik. Lafaz niat. Dia kata, bolehkah kita solat? Kita solat ni. Kita solat. Bolehkah kita solat dengan tidak lafaz niat? Okey. Lafaz niat, baik. Baik, di dalam solat, niat itu wajib. Tapi itu yang wajib itu iaitu niat di dalam hati. Jadi bila sebut lafaz, dia punya soalan lafaz. Bila sebut lafaz iaitu menggunakan mulut. Menggunakan mulut ataupun lisan. Okey, baik. Di dalam fiqh, melafazkan niat menggunakan lisan ataupun mulut, iaitu niat solat lah. Melafazkan niat solat menggunakan mulut atau lisan, itu hukumnya sunat sahaja. Sunat. Yang wajib itu niat di dalam hati. Yang wajib di dalam hati. Wajib niat di dalam hati. Okey. Di dalam hati. Adapun lafaz niat dengan lisan hukumnya sunat.
Okey, baik. Hukumnya sunat. Jadi rukun antara rukun solat iaitu niat di dalam hati. Adapun lafaz menggunakan lisan itu cuma sunat sahaja. Dianjurkan untuk berbuat. Kenapa perlu lafaz guna lisan? Sebab supaya dapat membantu kita berniat di dalam hati. Kita niat dulu guna lisan. Lepas tu baru kita berniat di dalam hati. Jadi niat ni, tahukah puan-puan dan tuan-tuan, bila kita niat? Bila kita niat solat ni, bila? Adakah sejam sebelum? Ataupun macam mana? Adakah sejam sebelum atau macam mana? Okey, niat. Baik. Jom kita perincikan niat solat ini. Niat ketika solat. Niat solat tempatnya di hati. Ataupun qalbi. Okey, baik. Bila kita niat tu? Kita niat ketika mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir. Mana takbir tu ni takbir? Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi niat ketika solat, kita berniat ketika kita melafazkan lafaz takbir ini. Allahu Akbar. Ketika kita melafazkan lafaz Allahu Akbar, ketika itulah kita jatuhkan niat di dalam hati. Adapun niat, kalau kita niat, kita jatuhkan niat itu selepas sebut roh. Contoh kan, dia niat tu selepas dia sebut roh. Allahu Akbar. Bar. Selepas bar tu baru dia niat. Ataupun sebelum. Sebelum Allah tu dia niat. Maka ini tidak sah. Niat begini ni, niat selepas roh akbar ataupun sebelum alif Allah, niatnya tidak sah. Tidak sah. Ingat ya kawan-kawan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, niat tempat kita jatuhkan niat solat iaitu ketika kita melafazkan, mengucapkan Allahu Akbar. Okey, kita ulang kaji balik. Niat dalam hati. Bila kita sebut niat, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Okey, habis. Okay, semoga jawapan tadi dapat membantu soalan Tuan RF Empire. Terima kasih Tuan kerana beri soalan. Dan insyaAllah jawapan tadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada rakan-rakan ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam live ini. Okey, baik. Okey, baik, kita masuk kembali ke dalam perbahasan kita iaitu cara betulkan niat di bulan Rejab ini. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, niat ini sangat penting ya tuan-tuan. Niat yang tidak baik akan dapat memberi kesan yang sangat buruk kepada amal ibadah kita. Okey, jadi kita kena berjaga-jaga macam mana niat yang betul. Niat yang betul senang saya tuan-tuan, niat kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja. Adapun niat selain daripada ini maka tidak dibenarkan. Ataupun kita kata niat dengan cara yang salah. Gitu. Jadi mulai sekarang kita jadikan rutin ataupun amalan kita bila kita bangun pagi, kita memperbaharui niat. Kita tajdid niat. Kita memperbaharui niat. Hari-hari, kalau boleh hari-hari. Sebab namanya manusia ni kan, kita kata berubah-berubah. Memang manusia ni sifatnya berubah-berubah. Kita kena faham, di antara sifat yang wajib bagi makhluk ataupun sifat yang wajib bagi manusia ini berubah-berubah. Hari ini baik, besok jahat,
hari ini imannya naik, besok imannya turun. Nah, jadi makanya kita perlu penjagaan setiap hari. Kita perlu ada satu pengingat bagi diri masing-masing setiap hari. Yaitu salah satunya kita memperbetulkan niat. Nah, setiap pagi itu bangun, salat subuh itu kita memperbetulkan niat. Ya Allah, semoga hari ini aku dapat melakukan banyak kebaikan atau mengurangkan keburukan. Nah, gitu, lebih kurang gitu. Terjadi niat. Apa-apa niat yang aku lakukan hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Aku nak mau dipuji, aku nak mau dipandang hebat, aku nak mau agar kawan-kawan nampak aku ni soleh atau solehah, tidak mau. Okey? Kita niat karena Allah taala saja. Nah, mungkin itu juga sebagai peringatan buat diri anda sendiri supaya setiap pergi kerja, setiap mengajar, niat kerana Allah Ta'ala. Mengajar kerana Allah Ta'ala, bukan kerana ingin mendapat habuan ataupun ingin mendapat pujian, tidak. Jadi sama-samalah. Jadi di live ini saya bukan mengajar sebenarnya. Sebenarnya kita berkongsi. Kita berkongsi. Apa yang saya tahu, saya berkongsi. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan tahu pun berkongsi. Sharing apa? Sharing is caring lah kata orang putih. Sharing is caring. Betul itu, sharing is caring. Kita memuzakarah. Aku sini bukan niat untuk mengajar, tapi niat kita ambil manfaat. Apa yang ada manfaat di dalam live ini kita guna bersama, insyaAllah. Apa nih Ahmad gitu. Ahmad Syukri. Apa yang dimaksudkan niat tak menghalalkan cara? Okey, baik. Bagus soalan tu. Terima kasih Syukri. Okey, niat tidak menghalalkan cara. Baik. Jadi, kita kena faham niat itu apa maksudnya. Niat itu adalah sesuatu yang kita qasad di dalam hati berserta dengan perbuatan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasad sesuatu berserta dengan perbuatan. Jadi niat dengan perbuatan ni dia seiring. Baik. Niat dengan perbuatan dia seiring. Dia adik-beradik. Dia sepasang. Dia tak boleh satu saja. Okey, baik. Bila sebut niat, dia ada kawannya. Dia ada pasangannya. Tapi tak semua orang tahu. Apa pasangannya? Perbuatan. Bila orang sebut perbetulkan niatmu, kan kita katakan banyak orang pesan dia kata perbetulkan niatmu. Baguskan niatmu. Elokkan niatmu. Betul dia punya nasihat tu. Tapi niat di sini dengan maksud sekali dengan perbuatan. Jadi itu yang kita kadang-kadang tu, niatnya dia kata dia buat salah, tapi niatnya bagus. Macam apa? Robin Hood. Siapa kenal Robin Hood? Robin Hood. Okey. Apa kita kata dia masyhur dengan apa perbuatannya? Iaitu dia mencuri barang. Untuk apa dia curi? Apa niatnya? Untuk memberi orang miskin. Okey, baik. Di sini perbuatan mana? Sini perbuatan nih. Perbuatan nih. Niat mana niat? Niat nih. Niatnya ini. Dia curi barang. Kenapa curi barang? Niatnya supaya dapat memberi orang miskin. Inilah perbahasan niat tidak menghalalkan cara. Mencuri itu haram kah? Haram. Memberi orang miskin itu bagus kah? Bagus.
bagus. Tetapi niat yang bagus tidak dapat menghilangkan keharaman perbuatan tersebut. Niat yang baik tidak dapat menghilangkan keharaman sesuatu perbuatan tersebut. Begitulah maksudnya. Jadi janganlah cakap kita kata, biarlah aku mencuri, biarlah aku sekian-sekian, tapi niatku bagus. Aku maki dia tapi niatku bagus supaya dia dengar cakap. Nak boleh juga. Aku maki orang supaya dia bagus, nak boleh juga. Ya, merompak, mencuri, lebih kurang lah itu. Mencuri, merompak. Okey. Bagi orang yang memerlukan, ya, betul. Orang memerlukan tu lebih kuranglah miskin juga. Sebab pada kebiasaannya yang memerlukan tu kebanyakannya orang miskin. Gitulah. Niat tidak menghalalkan cara. Okey, baik. Okey, faham ya? Saya punya apa namanya ini? Saya punya perbandingan. Saya bawa cerita Robin Hood ni. Saya bawa cerita Robin Hood. Apa lagi contoh-contoh kita kata niat tidak menghalalkan cara. Contohnya kita katakan apa namanya ini? Niat tidak menghalalkan cara. Contohnya apa lagi? Niat bagus. Perbuatan tidak bagus. Contoh lain kita katakan apa? Contohnya kita bahaslah yang baru-baru ni viral. Rotan. Apa kita? Mendidik. Dengan kasar. Sehingga cedera parah. Kenapa aja mendidik dengan kasar? Supaya berdisiplin. Okey, di sini perbuatan nih. Mendidik perbuatan. Niatnya mana? Niatnya nih. Supaya berdisiplin. Okey, baik. Niatnya bagus. Perbuatannya bagus kah? Tidak. Perbuatannya tidak bagus. Maka ini tidak boleh. Niat yang bagus tidak boleh menghalalkan perbuatan yang salah. Lebih kurang beginilah. Jadi mendidik itu boleh, tapi jangan dengan kasar. Kasar sehingga mencedera parah, tidak boleh. Didik sekadar keperluan, sekadar yang boleh sahaja, yang masih dibolehkan syarak. Adapun berlebih-lebihan itu maka tidak dibolehkan. Begitulah. Okey, baik. Jadi sebelum kita menghabisi live kita pada tengah hari ke pagi ini, saya ingin memperkenalkan mungkin sedikit produk yang kami ingin memperkenalkan sebenarnya di bulan Rajab ini sehingga bulan Ramadan nanti, yaitu kit pejuang Ramadan. Jadi dalam ini bermacam-macam manfaat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan.
Dalam ni macam-macam lah. Ada buku, ada kalender, ada doa, ada tracker, bermacam-macam lagi. Tapi ini bukan sekadar ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Sesiapa yang dapat ataupun mendapatkan kit ini, dia juga sekali akan dapat satu aplikasi khair, yang mana dalam tu bermacam-macam manfaat yang boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan. Okay, Alhamdulillah. Semoga apa yang kita kongsikan pagi ini memberi manfaat dan menenangkan hati. Perjalanan menuju Ramadan ini lebih indah apabila kita tidak bersendirian. Jika sahabat-sahabat ingin terus menyiapkan diri, ada ruang persediaan yang disusun secara berperingkat melalui pejuang Ramadan. Dan juga satu medium yang membantu kita kekal konsisten dengan ibadah harian melalui aplikasi khair. Macam tadi itulah yang aku terangkan. Siapa yang membeli kit ini, dia sekali akan dapat kit. Yang mana di dalam kit itu bermacam-macam faedah. Saya akan bocorkan sedikit. Antara faedahnya, di dalam itu ada kuliah yang percuma, insyaAllah bermanfaat. Segala maklumat ada di ruangan profil. Sila tekan. Semoga Allah mempermudahkan setiap langkah kita menuju Ramadan yang lebih bermakna, insyaAllah. Semoga jika ada tersalah dan tersilap di dalam live ini, semoga dimaafkan dan diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.